Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi insya-Allah kita sambung pada subtopik yang seterusnya, iaitu hukmu ma idza kharajal waladu jaffan. Subtopik yang seterusnya akan membahaskan berkaitan dengan seorang perempuan yang beranak-anak dalam keadaan kering, tidak basah. Maka adakah darah yang keluar selepasnya itu adalah darah nifas ataupun tidak? Tengoklah cara dibahas. Qala al-musannifu hafizahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh. Tak nampak pula. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah subhanahu wa ta'ala, qala hukmu ma idza kharaja al-waladu jaffan. Hukum barang apabila keluarlah fa'il oleh anak itu jaffan, hal bagi walad, hal keadaan kering. Idza waladatil mar'atu waladan, apabila beranak ia oleh fa'il seorang perempuan, maf'ulun bih beranak akan waladan, akan seorang anak. Walam taradaman, waw tu hal bagi al-mar'ah. Jumlah tu jumlah haliyah, sahib halnya al-mar'atu. Walam taradaman, hal keadaan tidak melihat sama sekali ia perempuan, maf'ulun bih daman, akan darah. Macam mana tak lihat darah tu? Bi an kharajal waladu jaffan, dengan sekira-kira bahawa telah keluarlah fa'il oleh anak itu, hal bagi walad jaffan, hal keadaan kering. Tu maksud kering sini. Mana lepas-lepas keluar anak tersebut tidak keluar darah. Okey. Maka fahal yajibu 'alaiha 'alal mar'ati al-ghuslu, maka adakah wajib ke atasnya, ke atas perempuan itu fa'il al-ghuslu, mandi? Wajib ke tak? Maka seorang perempuan dilahir anak tersebut dan keluar dalam keadaan normal lah kita kata, kemudian tidak keluar darah selepas daripada tu perempuan tersebut. Maka adakah dia wajib mandi yang dipanggil sebagai mandi wiladah, mandi lepas beranak, ataupun tidak? Maka fihi ra'yani, maka pada wujubil ghusli, pada kewajipan mandi itu, mubtada muakhar, ra'yani, dua pandangan. Fihi jar majrur ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam. Ada dua pandangan lil fuqaha'i, ay ra'yani sabitani lil fuqaha'i. Dua pandangan yang sabit kedua-duanya pada bagi ulama fiqh, bagi ulama fuqaha, bagi ulama fuqaha, bagi untuk fiqh ni lah. Al-asahhu ay al-qaulul asahhu, bermula pandangan yang asah, pandangan yang orang panggil dari sudut dalilnya lebih kuat, ialah inda syafi'iyati, menurut mazhab asy-syafi'i, ataf wal hanabilati, dan menurut mazhab hambali,
khabar al-asah iaitu wujubul ghusli. Al-ghusli mudhafun ilaih, wujubu khabar wa huwa mudhaf, iaitu mesti mandi. Ini pandangan asah mazhab Syafi'i lah. Mana seorang perempuan yang keluar anak, beranak dalam keadaan lepas beranak tak keluar darah, dia panggil anak tersebut keluar dalam keadaan kering, tak keluar darah langsung. Tak ada nifas baginya. Maka dia wajib mandi tak? Wajib mandi. Mandi wiladah dia panggil. Li'annal wiladata, kerana bahawasanya. Ni illah. Kenapa dia wajib mandi ya? Li'annal wiladata isim li'anna. Kerana bahawasanya beranak itu madhinnatun lin nifasi. Ialah tempat zan bagi nifas. Madhinnatun khabar li'anna lin nifasi jar majrur. Tempat zan, tempat sangkaan berat bagi nifas. Makna potensi untuk dapat nifas selepas beranak itu besar, tiba-tiba dia tak keluar. Maka wajib mandi. Yang mana kalau keluar nifas tu al-mujibi, sifat bagi nifas yang mewajibkan ia nifas lil ghusli. Lam zaidah al-ghusli maf'ulun bih bagi al-mujib. Akan mandi. Yang mana menyebabkan, al-mujib ni bukan wajib menyebabkan, yang mendorong ia nifas itu kepada mandi. Maka begitu jugalah kalau seorang itu perempuan tu keluar anak, beranak dalam keadaan kering, tidak ada darah nifas, maka dia pun wajib mandi kerana dia berada pada madhinnatun nifas, tempat sangkaan berat, ataupun dia panggil tempat yang mana ghalibnya, tempat yang mana kebiasaannya nifas, tiba-tiba dia tak keluar nifas, maka wajib mandi. Faqamat maqamahu, ay faqamat alwiladatu maqaman nifasi, ay fi maqamin nifas. Faqamat, maka berdirilah ia wiladah itu pada tempatnya, pada tempat nifas. Beranak tu seolah-olah macam nifas. Mana nifas tu lepas darah suci, lepas suci darah bernifas wajib mandi, maka lepas beranak tak keluar darah pun wajib mandi. Qala fil ijabi. Qamat sama, berdiri, sama, berada, fil ijabi pada, dari sudut ijab. Apa ijab? Ai fil ijab, ai fi ijabil ghusli, pada mewajibkan ataupun menyebabkan mandi. Kaltiqa'il khitanaini, seperti bertemunya dua khitan, iaitu bersetubuh. Bila bersetubuh wajib mandi. Walaupun tak keluar air mani, tapi wajib mandi. Begitu jugalah orang yang keluar anak tanpa keluar darah nifas, meskipun begitu wajib mandi. Tapi kalau keluar darah nifas, adakah perlu dia mandi wiladah? Tidak perlu. Tidak boleh seorang itu bila dia beranak, lepas beranak keluar darah nifas, dia pun mandi wiladah. Hukum dia adalah haram. Jadi setengah orang ada mengajar bahawasanya orang yang beranak kemudian keluar darah nifas, dia wajib mandi wiladah. Itu tidak betul. Itu boleh disebut dalam kitab, Allahu Akbar, kitab tu, Minhajus Salam, kitab Jawi je, karangan Syekh Muhammad As-Sumbawi, pengarang kitab Sirajul Huda. Tu kitab fiqh dia. Dia sebut masalah, contohnya kalau seorang itu sebelum beranak. Sebelum beranak tu dia mengandung lah. Bila mengandung, dia bersetubuh dengan suami dia. Lepas bersetubuh dengan suami dia, dia pun beranak. Lepas beranak, dia pun, sebelum tu. Sebelum dia beranak, dia bersetubuh dengan suami dia. Lepas bersetubuh dengan suami dia, keluar darah haid. Lepas keluar darah haid, bersambung terus keluar dengan lepas keluar anak. Lepas keluar anak, terus keluar darah nifas. Lepas keluar darah nifas, kering. Baru ketika itu wajib mandi. Kalau ikutkan, banyak hadas tu. Setubuh, haid, keluar nifas. Dan beranak. 4. Jadi adakah dia wajib mandi? Tak wajib mandi ketika mana masih ada hadas besar tersebut. Maka selesai habis hadas besar, iaitu keringnya nifas, sucinya darah nifas, maka barulah wajib mandi. Begitu. Wali'annal walada, ataf kepada li'annal wiladata. Itu illah kedua pula. Li'annal walada, kerana bahawasanya anak itu isim li'anna, khabar maniyun mun'aqidun. Maniyun khabar li'anna, mun'aqidun sifat maniyun. Ialah air mani yang beku, yang terbeku, ia air mani. Mana air mani yang terkumpul. Air mani. Sebab apa? Anak tu ialah kesan hasil daripada air mani. Jadi anak itu ialah air mani yang terkumpul, ataupun dia panggil terpejal. Mu'aqidun ni makna dia menjadi kerah, dia menjadi pejal, dia menjadi solid. Iaitu jadi anak tu. Anak tu ibarat maniyun mun'aqidun. Maka bila dia keluar anak, seolah-olah macam keluar air mani. Bila keluar air mani, wajib nak mandi? Wajib mandi. Wa kadza yajibul ghuslu bi wad'il 'alaqati wal mudghati fil asahhi. Dan wa kadza, ay wa kadza
Wa kadza kadza mana ni? Wa kadza ay wa kadza khurujil waladi jafan, dan seperti mana keluarnya anak itu dalam keadaan kering, yajibul ghuslu. Gini. Wa kadza wujubul ghusli bisababi khurujil waladi jafan. Tu aid bagi isim isyarah dha tu. Kadza ay kadza wujubil ghusli bisababi khurujil waladi jafan. Dan seperti mana wajibnya mandi dengan sebab keluar anak dalam keadaan kering, yajibul ghuslu, wajib juga fa'il oleh mandi, biwad'il alaqati sababiyah, dengan sebab wad'il alaqati, gugurnya alaqah, gugurnya segumpal darah, biwad'i jar majrur wa huwa mudhaf, al alaqati mudhafun ilaih, ataf wal mudghati, dan juga mudghah, segumpal daging. Gugur tu segumpal darah, gugur tu segumpal daging. Wajib mandi tak lepas tu walaupun tak keluar darah nifas? Ya, wajib mandi fil asahi, menurut pandangan yang asah, itu dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Lepas tu mazhab Hanbali pula, was-sahihu ay wal qawlus sahihu, bermula pandangan yang sahih indal Hanabilati, menurut mazhab Hanbali, jumlah tu khabar, annal wiladata, al-wiladata isim anna, idza, jumlah tu jadi khabar anna, bahwasanya beranak itu idza arabat 'anid dami, apabila bebas, bukan idza arayat, apabila bebas, arayatnya asalnya telanjang, makna bebas, sunyi ia perempuan tu, 'anid dami, ataupun sunyi ia wiladah tu, 'anid dami, daripada darah, jar majrur. Jawab idza la tajibu, tidak wajiblah, fiha, padanya, pada perempuan tu, fa'il al-ghuslu, oleh mandi, tak wajib mandi, kata mazhab Hanbali. Kenapa? Li'anna al-wujuba bisyar'i, ay li'anna wujubal ghusli bisyar'i, kerana bahawasanya kewajipan mandi itu sabitun, khabar li'anna, sabit ia bisyar'i, dengan sebab syarak. Makna perlu kepada dalil, sedangkan walam yarid bil ghusli hahuna, tidak sama sekali datang warid hadis ia wujub tu bil ghusli, dengan mandi. Tak ada satu hadis pun yang secara jelas suruh mandi selepas daripada keluar anak, yang mana lepas keluar anak tak keluar darah. Tak ada pun hadis yang jelas menunjukkan bahawasanya kena mandi. Maka tak wajib mandi lah. Dia kata begitu. Wala huwa fi ma'nal mansusi. Wala huwa, dan tidak adalah ia wujubul ghusli itu, fi ay sabitun, sabit ia, fi ma'nal mansusi, pada makna yang dinaskan, yakni yang dinaskan dalil dalam syarak. Dari sudut sarihnya, secara sarih hadis ataupun Al-Quran, tidak ada suruh mandi. Secara makna pun tak ada juga hadis yang menunjukkan secara makna, walaupun tidak secara sarih, yang mengatakan wajib mandi, tak ada. Fa innahu, maka sesungguhnya sya'an, laisa bidamin wala maniyyin. Fa innahu, maka sesungguhnya, nya mana ni? Yakni khurujul waladi jafan, keluarnya anak itu dalam keadaan kering tu, laisa bidamin, dia bukan darah, wala maniyyin, dan bukan mani. Jadi buat apa nak mandi? Ni dipanggil istidlal, cara berdalil mazhab Hanbali. Jadi orang anak kering tu, mana tak keluar darah, itu bukan darah, itu bukan mani. Jadi buat apa kena mandi? Wa innama adatu hasrin, hanya sanya warada syar'u bil ijabi, hanya sanya datang warid, datang jelas dalil oleh asy-syar'u, fa'il oleh syarak, yakni dalil daripada Al-Quran ataupun hadis, bil ijabi ay ijabil ghusl, iaitu dengan mewajibkan mandi, bihadaini syai'aini, dengan sebab dua perkara ini, iaitu dengan sebab darah dan dengan sebab mani. Dengan sebab darah wajib mandi, dengan sebab mandi wajib mandi. Ni sekarang ni anak keluar dalam keadaan kering, tak ada darah, dia bukan mani, dia bukannya darah, maka tak wajib mandi. Mazhab Syafi'i pula melihat kepada anak itu ialah mani yang munaqid, mani yang sudah jadi solid. Yang sudah jadi solid. Maka bila keluar anak tu macam keluar mani lah. Tengok cara istidlal yang berbeza. Tu pandangan sahih mazhab Hanbali. Pandangan kedua mazhab Hanbali pula. War-ra'yu tsani, dan bermula pandangan sifat ats-tsani yang kedua, lil Hanabilati, bagi mazhab Hanbali, huwa dhamiru faslin, ialah wujubul ghusli, wajib oleh mandi juga, idhafat masdar kepada fa'il. Jadi khilaflah mazhab Hanbali. Mazhab kita memang
Mazhab kita pun khilaf juga, tapi pandangan asah tidak wajib mandi. Pandangan muqabil asah tidak wajib mandi. Wallahu a'lam. Bermula Allah itu yang maha mengetahui. Wallahu a'lam.